Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat petang semua. Saya harap anda semua yang sedang mendengarkan live saya pada petang ini dapat dengar suara saya dengan jelas. Okey, jadi saya harap yang mendengar live saya pada hari ini dapat dengar suara saya dengan jelas dan baik. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah DIT. Apa tu DIT tu? DIT dalam proses kita nak mencari ataupun nak menemui bakal pasangan ataupun jodoh yang kita masih belum temui hingga saat ini. Okey, apa itu DIT? Hari ini saya guna 3 huruf saja. Selalunya orang akan gunakan 4 huruf. 4 huruf tu DUIT, duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Tapi kenapa saya guna 3 je huruf? Kenapa saya guna D, I dan T saja? Sebab usaha dan ikhtiar tu termasuklah dalam satu kelompok yang sama. Maksudnya sama. Jadi saya kumpulkanlah sekali usaha dan ikhtiar tu dalam satu kumpulan. Jadi jadilah DIT, doa, ikhtiar dan tawakal. Jadi dalam sembang santai kita berpetang ni, kita tengok apa itu. Minggu lepas saya dah share, minggu lepas sekali lagi saya dah ada buat sharing berkenaan dengan doa. Macam mana kita nak berdoa? Apakah langkah-langkah doa yang sepatutnya kita ambil ataupun kita buat untuk memastikan doa yang kita minta tu kita rasa dekat dengan Allah, kita rasa sampai dan kita meletakkan sepenuh pengharapan sehingga tidak ada lagi rasa was-was sama ada Allah dengar ke tak doa aku ni kan. Jadi sebelum ni saya dah ada share dengan anda semua dalam sesi live yang sebelum ni macam mana nak berdoa, bermula dengan adab, mulakan dengan bismillah, memahami maksud bismillah dan beberapa perkara yang kita doakan, dimulakan dengan selawat dan sebagainya. Kalau nak tahu apa lagi tips doa yang saya berikan, nanti boleh tengok balik rakaman video live saya yang sebelum ini. Okey, jadi untuk hari ini kita ada 3 perkara, iaitu doa, ikhtiar dan tawakal. Okey. Untuk hari ini memandangkan doa saya dah sentuh pada minggu lepas, saya akan beri gambaran sikit-sikit je lah lagi. Mungkin ada yang terlepas kan pada minggu lepas. Macam mana kita nak berdoa dengan sepatutnya. Tapi sebelum tu, untuk clearkan anda semua, topik kita hari ini apa? Topik kita hari ini adalah DIT dalam proses kita nak menjejak jodoh yang masih belum kunjung tiba. Macam mana kita nak dapatkan pasangan ataupun jodoh yang terbaik. Yang terbaik itu macam mana? Yang terbaik itu hanya Allah yang tahu. Bagaimanakah yang terbaik untuk kita? Lepas kita dapat tu barulah kita tahu. Pada kaca, kita tak katalah Allah itu memiliki mata, tapi nak katanya pada kaca mata Allah, pada pandangan Allah, bagaimana seseorang itu adalah terbaik pada kita tu, kita akan mula rasai dan kita akan mula rasa nikmatnya setelah kita berkahwin. Baru kita akan faham, sebelum ni rasanya tak minat pun kat kawan ni, tapi bila kahwin kita faham, patutlah Allah bagi dia untuk aku. Rupanya banyak kekurangan aku yang dia boleh bantu untuk lengkapkan, dan sebagainya. Selalunya kalau orang sentiasa muhasabah dan sentiasa berefleksi diri, dia akan nampak setiap hikmah di sebalik perkara yang Allah berikan dalam kehidupannya. Okey. Jadi untuk itu tentang doa, tentang usaha ataupun proses untuk kita bertemu dengan jodoh. Pastikan kita tak meninggalkan 3 perkara ni.
Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah ikhtiar, dan yang ketiga adalah tawakal. Kenapa kita tak letakkan ikhtiar pada permulaan? Kenapa kita letakkan doa pada permulaan? Inilah kadang-kadang konsep yang kita terlepas pandang. Selalunya ataupun kita mungkinlah sering dengar apa-apa yang kita nak buat, kita mestilah kena usaha dulu, kita kena ikhtiar dulu, lepas tu baru kita doa dan tawakal. Ini kita kena berhati-hati. Pastikan dalam apa perkara yang kita nak buat sekalipun, kita mulakan dengan doa. Bukan kita mulakan dengan usaha kita dulu. Bila mana kita mulakan dengan usaha kita dulu, ada kemungkinan akan terjadinya kita rasa setiap perkara yang kita buat tu bermula dengan usaha kita. Maksudnya Allah akan beri sesuai dengan usaha kita. Sedangkan Allah akan berikan sesuai dengan aturannya yang terbaik untuk kita. Okey, jadi bagi mengelakkan kita rasa diri kita lah lebih hebat, diri kita lah lebih orang kata apa, memberi sumbangan untuk dapat semua apa yang kita doakan, kita pastikan apa-apa pun kita mulakan dengan doa. Sebab tu bila kita nak makan pun kita mula dengan doa. Kita nak pakai baju pun mula dengan doa. Kita nak naik kenderaan pun mula dengan doa. Bukan kita bawa kereta dulu baru kita baca doa. Bukan kita makan dulu baru kita baca doa. Apa yang diajarkan, ini adalah adab-adab dalam kehidupan seharian kita. Apa yang nak diajarkan pada kita adalah setiap perkara yang kita nak mulakan dalam kehidupan kita, kita mulakan dengan doa. Termasuklah kita berusaha untuk kita dalam proses untuk mencari jodoh. Mulakan dengan doa. Apa doa yang kita nak kena buat? Apa doa yang kita nak kena minta? Benda apa yang kita nak? Kita nak bertemu dengan jodoh. Jodoh yang macam mana? Senaraikan jodoh yang macam mana kita nak. Sebutkan, beritahu Allah, ya Allah Tuhanku, aku bermunajat dan aku berhajat padamu ya Allah, untuk gunakanlah kepada aku pasangan ataupun suami ataupun isteri yang soleh ataupun solehah, yang dekat denganmu, yang sejuk mata memandang, yang baik akhlaknya, baik peribadinya, dan sekian-sekian lah. Okey, doa pada Allah. Dan kemudian doa, ya Allah aku sedang berusaha, maka engkau berkatilah usahaku dan kau bukakanlah jalan di atas setiap usaha yang aku lakukan. Lepas pada tu mulakan langkah. Doa dulu, doa dengan penuh pengharapan yang dalam setiap langkah kita tu Allah akan iringkan berserta dengan redha dan izin dia. Daripada redha dan izin Allah inilah insya-Allah akan memudahkan urusan kita dalam mencari ataupun menemui pasangan hidup. Okey. Jadi lepas kita dah doa, kemudian kita berusaha. Hari ini saya nak sentuh banyak sikit tentang usaha lah, ataupun kita berikhtiar. Sebab minggu lepas saya dah banyak sentuh tentang doa kan. Okay, jadi untuk hari ini kita tengok pula apa ikhtiar yang kita boleh buat. Mungkin ada juga kawan-kawan ataupun video-video yang anda semua pernah dengar sebelum ni, perkongsian tentang macam mana cara kita nak dapatkan jodoh. Selain daripada kita berusaha untuk meningkatkan ilmu, kita berusaha meminta bantuan daripada orang lain, maksudnya daripada ahli keluarga kita, daripada rakan-rakan kita, daripada siapa lagi kita selalu minta tolong, guru-guru, rakan-rakan, jiran tetangga, ibu bapa, adik-beradik kita, mungkin menjadi antara orang yang kita pernah minta tolong. Dan selain itu banyak juga medium-medium yang mungkin ramai daripada kalangan kita pernah guna, medium-medium online dalam mencari jodoh. Okey, bila kita sentuh tentang medium online dalam mencari jodoh ni, saya nak bagi tahu pada anda semua, seperti kami di portal Tijanah.my ni, kita sedia maklum yang ini adalah portal mencari jodoh. Tapi kita faham dalam usaha setiap orang mencari jodoh tu, banyak perkara yang perlu turut serta bersama dengan ikhtiar tersebut. Maksudnya selain daripada cari jodoh, berkenalan dengan orang, bersembang, bertanya dan tengok adakah sesuai diri orang tu dengan kita, perlunya juga ikhtiar dalam menambah ilmu dan pengetahuan. Okey, jadi untuk makluman anda semua, buat julung-julung kalinya ni, kami di Tijanah.my sekarang ni telah perkenalkan package baru untuk premium di Tiljana. Kalau sebelum ni anda menjadi ahli premium Tiljana, anda dapat
banyak perkara yang anda peroleh itu adalah lebih kepada boleh akses ke dalam portal, berkenalan, chat dan sebagainya lah, maksudnya berinteraksi dalam portal. Tapi untuk kali ni kami memberikan kepada anda lebih lagi daripada tu. Kami sekarang ni menyediakan 7 buah e-book secara percuma dengan langganan anda sebagai ahli premium di tiljannah.my. Jadi ini pun sebahagian daripada ikhtiar yang mungkin anda boleh grab, anda boleh ambil supaya anda manfaatkan bahan-bahan bacaan ni sebagai bekalan anda dalam mencari pasangan. Kalau kita berjumpa dengan pasangan, tiba-tiba kita tak tahu macam mana nak bercakap, macam mana nak bertanya, macam mana nak ta'aruf ni. Jadi boleh jadikan e-book kami ni sebagai contoh ataupun panduan untuk anda menjalinkan hubungan yang lebih, orang kata apa, efektif dalam bergaul dengan pasangan tersebut. Okey, apa e-book yang kami sediakan untuk anda yang menjadi ahli premium selama 2 bulan? Kami sekarang ni untuk 2 bulan, kita punya harga untuk 2 bulan adalah RM90. Selain daripada ada dapat kelebihan untuk berhubung, maksudnya dapat bala mesej dengan pasangan dan sebagainya tu selama 2 bulan, anda juga akan dapat untuk yang 2 bulan ni 3 e-book percuma. Untuk 2 bulan ni 3 je kita bagi. Yang pertama adalah e-book Jom Move On. E-book yang kedua adalah e-book 21 Quotes Move On. E-book yang ketiga, stresnya. Jadi, kalau anda melanggan package premium selama 2 bulan dengan harga RM90 ni, anda akan dapat e-book Jom Move On, e-book 21 Quotes Move On dan e-book stresnya. InsyaAllah dengan 3 e-book ni, jika anda mengalami masalah mungkin tak boleh nak move on lagi. Kadang-kadang move on ni bukanlah sebab kita dengan perhubungan lepas sahaja. Mungkin juga disebabkan oleh tekanan-tekanan ataupun trauma kita dalam kehidupan berkeluarga yang sebelum ni. Bersama dengan keluarga kita mungkin ada cara didikan yang negatif yang membuatkan kita tertekan dan kita takut untuk mencari pasangan dan sebagainya. InsyaAllah melalui e-book Jom Move On dan 21 Quotes Move On ni, mudah-mudahan dapat membantu anda, menjadi panduan untuk anda bergerak ke hadapan, atau orang kata move on lah kan, bergerak ke depan, maksudnya bertindak untuk menjadi individu yang lebih baik. Dan stresnya tu adalah lebih kepada pengurusan stres. Kalau ada stres sebab pasangan ke, ada stres sebab pekerjaan ke, stres sebab apa pun, insya-Allah anda boleh jadikan e-book yang ketiga ni, stres je ni, sebagai panduan. Mudah-mudahan dapat membantu anda dalam mengendalikan stres yang dialami dalam kehidupan seharian. Kadang-kadang bukan stres dengan pasangan pun, stres tempat kerja, stres dengan adik-beradik contoh, pun boleh mengganggu kita punya hubungan dengan pasangan. Jadi kami sediakan 3 e-book ni untuk user, untuk ahli yang berdaftar sebagai ahli premium selama 2 bulan. Anda akan dapat 3 buah e-book ni. Okey, package yang kedua untuk mereka yang berdaftar sebagai ahli premium selama 3 bulan dengan harga RM120, anda akan dapat 5 e-book. Tadi 3 e-book yang awal tadi, Jom Move On, 21 Quotes Move On dan Stress ni tu anda akan dapat, tambah lagi 2. Apa lagi 2 tu? E-book analisis SWOT cermin diri. Macam mana kita nak kenal diri kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, macam mana kita nak talikan dengan pasangan yang kita nak jadikan pasangan kita nanti tu. Maksudnya mungkin dengan kekurangan kita, kita akan cari pasangan yang ada kelebihan yang macam mana. Dengan kelebihan diri kita, mungkin kita boleh manfaatkan kekurangan pasangan pula macam mana. Jadi dalam SWOT ni insya-Allah akan dapat membantu anda mengenal pasti bukan sekadar diri, malah tahu macam mana pasangan yang kita perlukan untuk melengkapkan kehidupan kita. Okey, dan yang kelima adalah e-book checklist sebelum kahwin. Apa yang nak kena buat sebelum kahwin ni? Benda apa persediaan, ataupun bukan sekadar persediaan fizikal, benda apa lagi yang diperlukan sebelum berkahwin. Dia ada checklist dia. Jadi setiap e-book ni paling murah harga dia RM27, yang paling mahal harga dia RM47 sebuah tau.
Tapi untuk anda yang melanggan ahli premium ni, kita berikan percuma. Maksudnya include sekali dengan bayaran anda untuk premium tu. Kalau sebelum ni anda bayar harga yang sama, anda dapat untuk akses kita punya portal dengan pelbagai kemudahan yang sedia ada. Tapi kali ni kita bagi lebih lagi dengan e-book percuma kepada anda dengan harga yang sama. Kita tak naikkan pun harga. Okey. Dan package yang terakhir. Package yang terakhir ni, inilah kita berikan 7 buah e-book pada anda. Maksudnya semua e-book yang ada ni, kita dah sediakan ni, kita akan bagikan 7 buah secara percuma pada anda yang melanggan sebagai ahli premium selama 6 bulan. 6 bulan dengan harga RM180. Jadi RM180 ni anda akan dapat 3 buah e-book sama yang macam 2 bulan sebelum tu, tambah lagi 2 buah e-book sama yang macam 3 bulan punya package, dan kita tambah lagi 2 lagi e-book untuk yang 6 bulan ni. Apa lagi e-book tambahan dia adalah e-book ikhtiar jodoh. Apa konten dia tu? Apa yang anda akan tahu dalam ikhtiar jodoh? Macam mana anda nak berusaha untuk dapatkan jodoh? Okey, dan yang terakhir adalah e-book petua tambat hati pasangan. Bukan saja kita ikhtiar untuk dapatkan jodoh, kita cari dekat mana, macam mana usaha yang kita kena buat dan sebagainya. E-book berkenaan dengan petua tambat hati pasangan pun ada. Kadang-kadang kita berkawan, kita menjalinkan hubungan, kita tak tahu macam mana nak tambat hati pasangan. Jadi kita sediakan untuk anda ni e-book macam mana nak tambat hati pasangan. Jadi mudah-mudahan membantu anda untuk mengendalikan perhubungan anda tu dengan baik. Jadi ambillah peluang ni untuk manfaatkan. Kita bukan kalau sebelum ni kita sediakan seminar-seminar untuk anda sertai. Bukan sekadar seminar saja, malah kali ini kami berikan kepada anda semua juga e-book sebagai bahan rujukan ataupun bacaan untuk anda jadikan panduan dalam proses bertemu dengan proses nak mencari jodoh. Ini pun sebahagian daripada ikhtiar. Anda berusaha dan kami menyediakan platform ataupun menyediakan kemudahan untuk anda gunakan dalam proses untuk bertemu jodoh. Lagi apa lagi ikhtiar? Ikhtiar selain daripada kita minta bantuan orang. Kalau contoh kita masuk dalam portal-portal online mencari jodoh, kita bukan sekadar menunggu je orang kontak kita ataupun orang bagi salam pada kita. Kita pun berani untuk memulakan langkah memberi salam dan bertegur sapa. Dan kalau kita, contoh dalam perhubungan kita rasa ada masalah, tak tahu macam mana nak kendalikan diri, kami pun dah sediakan juga e-book untuk anda jadikan panduan dalam kehidupan berpasangan. Jadi rujuklah e-book yang dah ada ni sebagai panduan anda. Mudah-mudahan segala permasalahan yang timbul dapatlah diatasi dengan kemudahan e-book yang kami sertakan ni. Okey, lagi apa lagi usaha yang kita boleh buat dalam proses untuk kita mencari pasangan yang kita tahu kita mengharapkan pasangan ni mestilah baik dari sudut akhlaknya, peribadinya, agamanya. Jadi kita pun berusaha ke arah yang mengelak daripada perkara maksiat dan perkara-perkara dosa. Jadi di Tiljana juga kami sekarang ni dah ada sediakan reminder. Sebelum ni pun kita dah bagi reminder ni, kita dah ingatkan, tapi kadang-kadang mungkin dalam kalangan kita ni terlepas pandang. Itulah nak dikatakan nafsu. Nafsu, ujian kita bukan sekadar syaitan dan iblis sahaja, malah nafsu yang berada dari dalam diri kita ni pun sangatlah menguji kehidupan kita. Jadi bila mana berhubung antara lelaki dan perempuan ni, selain daripada iblis dan syaitan yang berbisik-bisik perkara yang tidak sepatutnya untuk kita buat, nafsu yang tidak mampu dikawal pun dapat memberi sumbangan lah kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi di portal Tijanah juga kita dah kita letakkan reminder besar-besaran kali ni supaya pastikan dalam kita berkomunikasi, kita elakkan daripada bercakap perkara-perkara yang kotor, bercakap perkara-perkara yang boleh mencetuskan perbalahan, pergaduhan yang menyentuh sensitiviti mana-mana pihak. Okay, so ni kita letakkan sebagai reminder supaya kita saling boleh berhubung dengan percakapan yang baik, perkataan yang baik.
kita boleh memanfaatkan platform mencari jodoh ni benar-benar sebagai platform yang mengundang pahala untuk kita bina masjid, bukan untuk kita menambah dan menimbunkan lagi dosa-dosa kita. Okay, jadi pastikan kita letak reminder tu bukan saja-saja, tapi untuk semua orang ingat dan ambil ingatan dan beringat, supaya setiap perkara yang kita buat, bila mana kita awali dengan baik, kita dah doa dah, kemudian kita dah berusaha, tiba-tiba di pertengahan jalan kita teruji dengan nafsu dan syaitan dan serta iblis ni, janganlah sampai kita pula terkandas ataupun tergelincir pada pertengahan jalan. Dibimbangi akan memberi kesan pada perhubungan tersebut dari sudut keberkatan dan keredaan. Okey, jadi itu pun antara ikhtiar kita juga. Ikhtiar kita selain daripada kita melakukan perkara yang baik, selain daripada kita ikhtiar mencari pasangan, kita juga ikhtiar untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, mengelakkan perkara-perkara yang negatif dalam hidup kita, supaya kita mengundang perhubungan yang lebih sihat, perhubungan yang diredai Allah, bermula daripada permulaan kita dalam perhubungan hinggalah ke akhir, insya-Allah. Okey, lagi apa lagi? Untuk makluman kita semua, segala ikhtiar yang kita buat, kadang-kadang kita rasa penat. Betul. Bila mana kita berusaha, dah sekian lama kita berusaha, tapi masih tak dapat lagi jodoh. Kadang-kadang jumpa asyik salah je, kita terjaga jodoh orang lain. Jumpa je tak jadi, jumpa je tersalah, bukan jodoh kita juga. Kadang-kadang kita akan rasa penat, kita akan rasa letih, asyik tak jadi je. Kadang-kadang tertimbul pemikiran dan perasaan yang macam tu. Jadi apa perkara yang perlu kita ambil ingatan dan tahu adalah setiap ikhtiar, setiap usaha kita atas muka bumi ini sentiasa ada ganjarannya. Tak kisahlah kita ikhtiar dalam mencari jodoh ke, kita ikhtiar dalam mencari rezeki ke, kita ikhtiar dalam apa perkara sekalipun, sentiasa bersama dengan ikhtiar kita tu, bila diniatkan kerana Allah, akan diganjari dengan pahala. Bila mana kita rasa sakit kan, kita lalui perkara tersebut dengan kesabaran, maka kita diganjari pahala atas kesabaran. Bila mana kita berusaha, bersungguh, kita orang kata buat sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh, dengan itqan, dengan tekunnya, insya-Allah Allah ganjari atas pahala ketekunan kita dan sebagainya. Jadi mungkin hari ini kita tak nampak, sebab dosa, pahala ni semua adalah benda yang tak nampak. Jadi manusia ni bila mana perkara dia tak nampak, dia tak rasai. Tapi bila mana kita meyakini bahawa wujudnya dosa dan pahala, kita meyakini bahawa wujudnya ganjaran pada hari akhirat, insya-Allah kita akan letakkan keyakinan, okey, aku berusaha, selebihnya aku serah pada Allah. Mudah-mudahan dengan berkat kesabaran aku, dengan berkat usaha aku ni, Allah ganjarilah dengan perkara yang lebih baik pada hari akhirat. Jadi kita tak akan rasa perkara tersebut adalah benda yang sangat negatif pada kita, sebab kita tahu bersama dengan perjalanan kita mencari jodoh ni, Allah akan jadi pahala di atas setiap kesukaran yang kita lalui. Okey. Dan yang terakhir adalah berserah ataupun bertawakal pada Allah. Kita dah doa daripada awal. Awal kita dah doa dah. Bersama dengan doa kita tu pun kita dah letakkan keberserahan dan tawakal kita pada Allah. Tapi kita tak tinggal hanya sekadar doa itu saja. Kita berusaha juga. Dan akhir sekali kita serahkan pada Allah. Andai katalah yang datang pada kita tu, yang ditakdirkan menjadi jodoh kita tu, pada permulaannya kita rasa macam tak berkenan lah dengan dia ni. Contoh, okey, kita rasa kita tak berkenan dengan dia, tapi dia menjadi jodoh kita. Macam mana kita nak tahu dia jodoh kita ke tak? Kalau kita kahwin dengan dia, dia lah jodoh kita. Dan tiba-tiba kita tengok, betul lah kita kahwin dengan orang ni, orang yang paling kita tak suka. Okey, tapi bila mana contoh kita tak berserah, kita tak ikhlas dan kita tak bertawakal pada Allah, jadi ketika itu akan timbul rasa macam, kenapa Allah bagi dia ni kat aku kita akan terfikir ataupun bertikaikan balik, kenapa Tuhan bagi dia ni kat aku. Tapi andai kata daripada awal kita dah meletakkan keberserahan, tawakal kita yang sebenar-benarnya pada Allah, walaupun yang datang pada kita tu adalah orang yang kita tak suka, ataupun orang tu tak ada langsung ciri-ciri yang kita nak, jadi bukanlah sekurang-kurangnya, jadi kita akan rasa ikhlas dalam menerima orang. Bila mana kita ikhlas dalam menerima pasangan tersebut, daripada situlah kita akan nampak dan terbuka sikit demi sedikit hikmah di sebalik apa yang Allah berikan pada kita. Tapi selagi mana kita rasa tak kena,
Daripada awal tak kena ni salah ni bukan jodoh yang aku nak. Maksudnya apa? Maksudnya kita mempertikaikan takdir. Qada yang Allah dah tentukan pada kita. Kita mempertikaikan takdir daripada awal. Kenapa Tuhan jadikan dia untuk aku? Jadi kita tak akan nampak segala perkara yang baik pada apa yang dilakukan. Kita akan nampak semua benda-benda yang buruk je. Dan kita tak membuka ruang lah untuk kita melihat perkara yang positif. Dari awal kita tak berserah dan kita tak yakin bahawa itu adalah pemberian daripada Allah. Jadi sehingga ke akhirlah perhubungan tersebut akan membawa masalah dan akan menjadi negatif. Jadi beringat-ingatlah kita dalam setiap perkara yang kita buat, kita mulakan dengan doa. Doa tersebut meletakkan keyakinan bahawa hanya Allah yang sebaik-baik pembantu dan penolong, yang boleh membantu dan menolong kita untuk mencapai sesuatu perkara yang kita hajati. Kemudian berusaha, kita berikhtiar dengan sebaik mungkin. Dan akhiri kita punya ikhtiar tu juga kita letak bersama tawakal kita yang tinggi. Kita berserah tu bukan kata berserah, ya Allah, aku berserah pada Engkau. Bukan itu saja. Maksudnya berserah tu dihadirkan bersama dengan perasaan dan hati kita. Ya Allah, aku berserah dengan sepenuh hati kepada Engkau dan aku meyakini takdir yang Engkau tetapkan adalah yang terbaik untuk aku. Jadi bila mana datang siapa yang Allah takdirkan untuk kita tu, kita kotakanlah apa yang kita cakap, sebab kita dah tawakal sepenuh hati dan kita yakini yang Allah berikan tu adalah yang terbaik. Jadi bila kita terima, kita fahami bahawa itulah yang terbaik untuk kita. Jadi itulah saya, walaupun tak santai, sangat santai je. Jadi saya harapkan perkara yang saya kongsikan ni sangat memberi manfaat kepada anda semua yang mendengar. Sama ada anda mendengar secara live perkongsian saya pada hari ini, ataupun anda mendengar secara rakaman, pastikan ia menjadi perkara yang bermanfaat, bukan saja untuk anda. Anda boleh kongsikan, boleh sharekan video ni untuk rakan-rakan yang lain juga dengar, dan mudah-mudahan dapat membantu untuk kita rasa sentiasa termotivasi dan tidak putus asa dalam usaha kita mencari pasangan ataupun jodoh. Setiap orang laluan dia tak sama. Ada setengah orang laluan ataupun ujian dia panjang untuk menemui pasangan ataupun jodoh yang tepat. Tapi ada setengah orang jodoh dia sangat mudah. Dikenal sekejap je dan itu adalah cinta pertama dia, terus menjadi jodoh dia. Maksudnya dia tak perlu nak melalui rasa kecewa disebabkan putus cinta. Dia tak perlu nak melalui rasa sakit disebabkan pasangan curang dan sebagainya tu. Dia tak perlu lalui. Sebab apa? Sebab Allah berikan dia izin, Allah berikan laluan hidup dia dengan dia terus dapat jodoh secara begitu. Tapi untuk anda yang mungkin rasakan sukar nak dapat jodoh ni, percayalah beserta dengan kesukaran yang anda lalui ini, Allah sertakan dengan ganjaran-ganjaran pahala atas kesabaran yang kita lalui. Di atas segala usaha di atas segala kesakitan, sabar merasai ataupun sabar berhadapan dengan kesakitan akibat putus cinta dan sebagainya tu, Allah sentiasa lihat dan Allah sentiasa ganjarkan pahala buat mereka yang sabar dan bersangka baik pada setiap perkara yang Allah berikan pada kehidupan kita. Jadi bersangka baiklah setiap apa yang Allah berikan, pasti ada hikmah yang terbaik. Mungkin bukan hari ni kita nampak, pada masa akan datang baru kita akan sedar, oh patutlah Allah tak bagi dia pada aku. Kalau Allah jadikan dia sebagai jodoh aku, mungkin dah tak lama ni, sila-sila akhir bulan, walaupun aku perempuan, aku yang belasah disebut geram, contoh. Sebab apa? Sebab pada perasaan, bila mana kita ada perasaan cinta dan sebagainya, kita sukar untuk pertimbangkan, betul ke orang ni untuk kita, betul ke kita nak teruskan ataupun tak, nak teruskan ataupun tak Sebab walaupun kita dah nampak perkara-perkara yang mungkin tak elok, jadi Allah takdirkan dia bukan jodoh kita dan Allah berikan jodoh yang lebih baik untuk kita, insya-Allah. Okey, sekali lagi saya remind, pastikan anda berkongsi video live ni dengan rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan sama-sama menyebarkan manfaat sesama manusia. Dan selamat beramal dengan DIT, doa, ikhtiar dan tawakal. Semoga anda yang mendengar video ni dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan soleha, menjadi pasangan yang soleh dan soleha buat pasangan anda juga. Okey, selamat mencuba dan selamat bertemu jodoh yang baik, insya-Allah. Assalamualaikum.